Semua IPTS tidak semuanya berorientasikan bisnes. Ada yang berorientasikan kebajikan. Saya mencadangkan supaya bantuan diberikan juga kepada IPTS yang turut terkesan akibat COVID-19 untuk membolehkan mereka membayar elemen pensyarah dan staf mereka. Rasa dia Pertua, isu perumahan. Rumah mesra rakyat di bawah SPMB sering berlaku penarikan diri kontraktor yang dilantik dan terpaksa diganti dengan kontraktor yang lain. Bila ganti yang baru pula menarik diri sehingga ada yang dah lulus lama tapi masih tak dapat dibina disebabkan kontraktor yang dilantik menarik diri bersilih ganti. Saya dimaklumkan ianya berpunca daripada ketidakyakinan mereka terhadap pembayaran oleh SPMB. Apakah langkah yang akan dibuat oleh kementerian untuk meyakinkan kembali kontraktor khususnya jaminan pembayaran awal kepada mereka? Isu kemasukan HDB. Dalam soalan saya minggu lepas berkait HDB, saya mendapati jawapan yang diberikan oleh Menteri tidak menepati dengan soalan yang saya kemukakan. Soalan saya mudah sahaja. Adakah ada negeri yang menggunakan kepakaran HDB di Malaysia? Dan apakah kejayaan serta kesan kepada pemilikan tanah Bukit Bumi Putera? Jika ada, sekali lagi saya mohon Menteri memberi jawapan kepada persoalan yang saya bangkitkan ini. Status LPT3. Seperti sedia maklum, kerajaan sebelum ini telah selesai membuat kajian berkenaan dengan pembinaan LPT3. Oleh itu saya nak tanya bila akan bermula pembinaan LPT3 ini? Berapa kos keseluruhan pembinaan? Saya berharap jajaran LPT3 ini mampu merancangkan sosioekonomi kawasan sekitar dan tidak lagi berlaku seperti mana jajaran LPT2 dulu. Saya juga mencadangkan agar satu peruntukan disediakan untuk pembelian bot dan pemasangan CCTV di kawasan pesisir pantai untuk mengelakkan daripada penyeludupan. Atas Pertua, isu berkait dengan kawasan Setiu. Pertama, isu pemotongan rupuk di Jalan Persekutuan. Saya dimaklumkan peruntukan kepada Rock Care telah dikurangkan daripada 12 pusingan setahun kepada 9 pusingan setahun. Pohon dikembalikan kepada asal iaitu 12 pusingan setahun. Yang kedua, secara ringkas Datuk Di-Pertua, projek yang tertangguh pelaksanaan kerana berlaku Notice of Change dan izin Datuk Di-Pertua NOC. Yang pertama, naik aras Jalan Hulu Seladang ke Bandar Permaisuri berlaku NOC daripada 6.6 juta kepada RM27 juta. Yang kedua, Jambatan Desa Jaya Sungai Tong daripada kelulusan asal RM5.3 juta kepada RM9.41 juta. Yang ketiga, Jambatan Pak Ber ke Pengkalan Merbau daripada kelulusan asal RM10 juta berlaku NOC dan kos baru ialah 16 juta. Apakah status projek di atas? Status kelulusan NOC ini. Yang ketiga, saya mencadangkan pembinaan sebuah IPD di daerah Setiu di tanah milik KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, bersebelahan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik. Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik juga perlu sebuah dewan untuk kegunaan warga sekolah. Yang keempat, Setiu ada 12 sekolah rendah, sekolah kurang murid dan 4 sekolah menengah yang kurang murid. Dicadangkan dibina Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Setiu di sebuah sekolah tersebut dan 2 sekolah berdekatan dijadikan sebuah sekolah sahaja. Yang kelima, sistem saliran dan perparitan barang kawasan Felda yang tidak diselenggara dan dibaik pulih sebagai contoh di Felda Charlotte Barat. Kestio, dah habis. Seterusnya, berkait dengan bangunan sekolah agama rakyat di Felda Selasih yang sudah lama terbiar, yang mana dahulunya digunakan untuk pembelajaran fardu ain kepada anak-anak peneroka di waktu petang. Yang keenam, PPS kekal untuk mangsa banjir perlu disegerakan pembinaan. Banyak PPS yang ada menggunakan balaraya yang kadang-kadang balaraya tersebut turut tenggelam ketika banjir. Sebagai contoh di Setiu, balaraya Kampung Tasik, Dewan Orang Ramai Kapur Langkat dan sudah uzur dan sudah tidak mampu untuk memuatkan mangsa banjir dan tidak dapat menampung mangsa banjir, dan juga balaraya Kampung Bukit. Yang ketujuh, saya ingin tahu tentang status naik taraf
Pondok Polis Jabi dan Pondok Polis Merang kepada Balai Polis. Sekian, Datuk Di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang saya jemput Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Datuk Yang Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada Datuk Yang Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk berbahas bajet 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari yang lalu. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendoakan agar rakyat di negeri-negeri yang dilanda banjir, khususnya di Johor, agar tabah menghadapi ujian dan semoga keadaan pulih segera kepada keadaan sedia kala. Datuk Yang Pertua, semua rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Islam, mengetahui bahawa perlembagaan kita meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kedudukan Islam di negara kita cukup kuat. Ia memberikan ruang yang luas bagi kita untuk mengisinya supaya Islam dapat menjadi wadah pembangunan negara di dalam segala sektor dan aspek pembangunan. Pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, kekeluargaan, kewarganegaraan, pengurusan, sains teknologi dan sebagainya. Kedudukan Islam dilindungi oleh perlembagaan negara kita dan segala kemudahan serta perbelanjaan negara boleh dipergunakan untuk pembangunan untuk semua sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Islam rahmat untuk semua sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107. Saya ingin menyentuh kedudukan negara menurut Islamicity Indices ataupun mudahnya Islamic Index. Ia piawaian yang mengukur menetapkan tanda aras matlamat pencapaian sesebuah institusi dan negara menurut nilai-nilai Islam di sudut ekonomi, perundangan dan urus tadbir, hak kemanusiaan dan politik serta hubungan antarabangsa. Malaysia sebagai sebuah negara yang majoritinya umat Islam jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara bukan orang Islam. Malaysia berkedudukan di tangga nombor 39, jauh ketinggalan berbanding dengan negara-negara seperti New Zealand yang berkedudukan di tangga pertama, diikuti oleh negara Skandinavia seperti Norway, Denmark dan seumpamanya dan lain-lain negara barat. Di Asia, walaupun Malaysia dinilai di ranking yang lebih baik berbanding dengan UAE dan juga Qatar sebagai sebuah negara Islam, tetapi Malaysia tetap ketinggalan berbanding dengan Jepun, Korea dan juga Singapura. Sebab itu Yang Di-Pertua, saya amat bersetuju dengan bajet 2023 Malaysia Madani ini yang memberikan penekanan kepada reformasi institusi dan tata kelola bagi memulihkan keyakinan rakyat, memulihkan keyakinan pelabur, bisnes, komuniti dan masyarakat antarabangsa terhadap negara. Kerajaan harus komited mendukung tekad Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan reformasi dalam aspek tata kelola, integriti pengurusan, memerangi rasuah, keterusan dalam perolehan dan sistem penyampaian yang berkesan di semua peringkat tanpa ada ketakutan ataupun pilih kasih, without fear or favor, dengan izin yang Datuk Yang Di-Pertua. Reformasi institusi ini juga harus terangkum dalam tata kelola GLIC ataupun GLC yang turut disentuh dalam bajet 2023. Lembaga Tambung Angkatan Tentera LTAT contohnya adalah GLC, GLIC yang komited membela kebajikan Angkatan Tentera dan mempunyai kepentingan terbesar dalam Faman Niaga Berhad. Baru-baru ini negara digemparkan dengan laporan Faman Niaga Berhad yang kerugian 607 juta ringgit bagi tahun 2021 hingga mendapat notis PN17. Peruntukan untuk vaksin COVID-19 bernilai 552 juta tidak terjual. Saya menyarankan kerajaan membuat skrutini dan menjelaskan di manakah silapnya pemilihan ini sehingga begitu banyak vaksin COVID-19 tersadai di dalam gudang Famaniaga. Saya bersetuju dengan Machang, yang berhormat Machang, tidak adil. Tetapi tidak adil hanya menyalahkan CEO Famaniaga,
tanpa ada kepertanggungjawaban dan penjelasan dari kementerian yang berkenaan yang berkepentingan langsung dengan keperluan vaksin COVID-19 ini. Harus diingat, tahun 2021 adalah di bawah kerajaan prihatin pimpinan yang berhormat, yang amat berhormat Pak Agong ketika itu. Tuan Yang Dipertua, saya memahami bahawa kerajaan berusaha memperkukuhkan ekonomi pelaburan negara melalui Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Namun saya ingin menyarankan agar kerajaan juga menetapkan secara tuntas hala tuju industri pertanian dan keterjaminan makanan. Hanya satu cara sahaja untuk memastikan keterjaminan makanan negara dan keupayaan mengawal kos barangan asas ialah dengan menjadikan negara kita sebagai net exporter dalam industri ini. Kerajaan harus memanfaatkan 1 juta ekar tanah yang terbiar dan melakukan revolusi pertanian berskala besar dengan memanfaatkan teknologi yang terkini. Saya juga ingin mencadangkan agar satu kajian dalam mana-mana peruntukan tanah atau kanun yang boleh menjadikan syarat wajib kepada syarikat-syarikat swasta dalam kelapa sawit seperti IOI, Sime Darby, Guthrie, selain daripada Felda dan Felcra, supaya peruntukan 3 hingga 5% tanah pajakan sawit dan getah diperuntukkan untuk tanaman bekalan makanan haiwan ternakan. Mereka memiliki 70% tanah subur dalam negara. Mereka memiliki dana untuk membuat pelaburan. Mereka mempunyai pengalaman mengurus ladang dan estet. Kemampuan jentera dan keupayaan mendapatkan sumber tenaga import yang ramai dan pasukan tenaga pakar. Sampai masanya syarikat-syarikat konglomerat ini mengambil tanggungjawab nasional menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih mewakili warga Shah Alam kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan di atas kelulusan bajet pada tahun ini bagi pembinaan 2 buah sekolah di Parlimen Shah Alam di bawah DUN Kota Anggerik. Untuk kehadapan Yang Dipertua, saya mohon KPM juga melihat keperluan sekolah di DUN Batu Tiga di bawah Parlimen Shah Alam di pinggiran USJ dan Seksyen 24 yang komposisi penduduknya semakin padat sehingga menyebabkan satu kelas dilimpahi lebih daripada 45 orang pelajar. Tuan Dipertua, Shah Alam turut terkesan teruk ketika banjir Disember 2021. Kerajaan Selangor menganggarkan kerugian akibat banjir itu adalah sekitar 1.4 bilion termasuk kos baik pulih infrastruktur kira-kira 400 juta. Bagi menangani isu banjir ini, pihak berkuasa tempatan MBSA sedang melaksanakan Shah Alam Urban Drainage Master Plan SASUD. Kerajaan Negeri Selangor telah memulakan pembersihan dan pendalaman Sungai Kelang sepanjang 56 km melalui program Selangor Maritime Gateway SMG. Dalam masa yang sama, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan rancangan tebatan banjir. Saya ingin bertanya kepada KASA, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, apakah status peruntukan sebanyak 550 juta bagi projek tebatan banjir Sungai Damansara dan 140 juta bagi rancangan projek tebatan banjir Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam? Adakah projek ini termasuk dalam kontrak yang ditender semula? Adakah akan tetap dimulakan pada Disember tahun ini juga sebagaimana yang dirancang sebelum ini? Selain daripada itu, Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh kesesakan jalan raya yang semakin melanda Shah Alam, termasuk juga kekurangan klinik di mana Shah Alam hanya mempunyai sebuah hospital, 2 klinik kesihatan iaitu di Seksyen 7 dan di Seksyen 19. Kedua-dua fasiliti ini tidak mampu menampung keperluan dan memberi keselesaan kepada penduduk di Parlimen Shah Alam yang berjumlah 514,000 orang, 2 kali ganda lebih ramai daripada penduduk negeri Perlis. Saya mohon pihak KKM untuk menimbang keperluan klinik kesihatan di Setia Alam dan Taman Bukit Subang yang sangat mendesak di samping mempercepatkan kadar menunggu pesakit di hospital maupun klinik ketika ini. Sebagai penutupnya, Datuk Yang Dipertua, saya ingin tegaskan bahawa bajet 2023 ini bukanlah bajet copy-paste seperti yang dibual kosong oleh pihak di sebelah sana, tetapi ia adalah merupakan bajet yang berdasarkan kepada merit, membela golongan miskin tegar, B40 dan yang memerlukan.
Ia merupakan bajet pragmatik mengikut unjuran pertumbuhan ekonomi dunia dan ianya merupakan bajet yang jujur berdasarkan kekuatan negara kita. Saya ingin nak mengingatkan kepada rakan-rakan yang berhormat ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan supaya setulus hati memperhormati dan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Kerajaan ini perlukan 5 tahun, solid 5 tahun untuk mengekalkan kestabilan, untuk menarik pelaburan, memacu ekonomi, memupuk kesatuan, menunaikan mandat, membela rakyat. Biarlah Yang Berhormat Paguh terus berangan seperti pungguk rindukan bulan. Biarlah Yang Berhormat Marang terus meratap menepuk atap. Biarlah lenggok pembangkang di hadapan seolah-olah menjunjung titah, tapi di belakang membuat onar untuk kembali memerintah. Biarlah si Luncai terjun dengan langkah Sheraton 2.0 mereka. Malaysia Madani akan terus maju, maju benda, maju rohani, sejahtera di dunia, sejahtera ukhrawi. Tuan Yang Pertua Shah Alam menyokong bajet 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kuala Kangsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat dalam sisi perbahasan belanjawan pada kali ini. Dari Kuala Kangsar memandu kereta, jalan sesak di terowong menora. Kalam bismillah pembuka kata memberi tanda bermula acara. Isu pertama yang ingin saya bawakan adalah berkenaan pemekasaan agenda Bumiputera. Saya tertarik dengan bantuan pemilikan pegangan hartanah Bumiputera di lokasi utama dan strategik penyewaan kepada usahawan Bumiputera oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUMB sebanyak 50 juta. Usaha ini perlulah dilaksanakan secara telus. Saya nak mencadangkan agar Bumiputera yang dimaksudkan disasarkan bukan sahaja kepada golongan T20. M40 juga boleh diberi peluang memiliki hartanah di lokasi strategik dengan bantuan kerajaan. Saya ambil kesempatan ini juga menyeru PUMB memberi peluang kepada Bumiputera bukan sahaja di kawasan-kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan Petaling Jaya, tetapi beri peluang kepada Bumiputera di kawasan saya juga. Elaklah daripada pemberian seperti ini melihat kepada rakyat yang menyokong kerajaan sahaja, bagi keadilan kepada semua rakyat Malaysia tanpa memilih fahaman politik. Isu yang seterusnya adalah berkenaan kewangan. Keadaan ekonomi semasa pasca COVID menyaksikan ramai rakyat Malaysia memohon pinjaman dari bank. Seperti yang kita sedia maklum, kadar OPR yang sentiasa meningkat akan membawa kepada kadar faedah yang tinggi dan bank dengan bangganya mengumumkan kami telah berjaya mencatat keuntungan tinggi pada tahun ini. Sekaligus, jurang antara golongan miskin dan kaya menjadi semakin ketara setiap hari. Justru itu, mengambil kira situasi ini, saya ingin mencadangkan agar kerajaan meletakkan moratorium bersasar untuk pinjaman peribadi dan perniagaan ditujukan kepada segmen B40. Bank telah pun mempunyai data yang komprehensif berhubung pelanggan B40 mereka maka pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang sukar. Saya juga ingin menambah dan mencadangkan agar kerajaan mengarahkan dan mengkaji semula tempoh maksimum bayaran pinjaman peribadi daripada 10 tahun kepada 15 dan 20 tahun agar bayaran bulanan dapat dikurang dan seterusnya membantu peminjam-peminjam ini. Isu yang seterusnya adalah berkenaan keselamatan makanan. Seperti yang kita sedari, import makanan Malaysia bernilai lebih daripada 60 bilion setiap tahun. Ini adalah angka yang cukup besar dan tidak mampan, dan saya percaya isu keselamatan makanan adalah kerisauan besar di kalangan kita, tidak kira pegangan politik. Saya berpendapat sekiranya lebih banyak kawasan tanaman diperuntukkan kepada para petani. Sebagai contoh di kawasan saya sendiri di Kuala Kangsar, lebih banyak makanan dapat dihasilkan. Kalau ditinjau di kawasan-kawasan Kuala Kangsar, banyak dilihat tanah-tanah saku yang tersepit di antara tanah-tanah besar serta kawasan pembangunan. Oleh itu, kita harus membebaskan tanah-tanah terbiar ini dari birokrasi majlis daerah dan di peringkat negeri. Justru ini saya ingin menyeru agar kerjasama peringkat negeri dan persekutuan
mendefinisikan semula status tanah ini untuk membolehkan penggunaannya serta-merta walaupun secara sementara barangkali sewaan 3 ke 5 tahun. Kerajaan boleh mengoptimumkan penggunaan tanah saku ini untuk pertanian kontan di serata negara melalui kerjasama di antara agensi Jabatan Pertanian dan persatuan-persatuan penduduk. Isu yang saya nak bawakan seterusnya adalah berkenaan sukan. Cadangan kerajaan menaikkan potongan cukai sebanyak 10% kepada pendapatan agregat kepada individu dan syarikat yang menyumbang kepada organisasi bukan berasaskan keuntungan yang melaksanakan program sukan di peringkat akar umbi disambut baik. Saya nak mohon kepada kerajaan agar proses mendapatkan potongan cukai ini dipermudahkan dan jelas. Usaha ini saya yakin akan menggalakkan individu dan syarikat untuk menaja atau menyumbang kepada aktiviti-aktiviti sukan. Insentif cukai ini jika dilaksanakan sebaiknya akan meningkatkan lagi nilai industri sukan negara. Seperti yang kita ketahui, industri sukan global dinilaikan sejumlah USD 440.77 bilion setahun. Di Malaysia, Jabatan Perangkaan membuat penilaian bahawa industri sukan negara bernilai 18.8 bilion pada tahun 2017 dan kita ada data yang menunjukkan bahawa terdapat lebih RM845 juta bertukar tangan dalam penjualan alat sukan dan rekreasi di antara tahun 2018 sehingga 2021. Menyedari hal ini, Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini memulakan insentif Plan Indo Industri Sukan PISMA di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya harap kerajaan melalui KBS akan meneruskan plan komprehensif ini untuk memastikan nilai industri sukan negara terus berkembang dengan cara efektif dan tersusun. Selain itu, saya juga mahu membangkitkan isu berkenaan bantuan infrastruktur sukan iaitu sebanyak 324 juta. Saya harap bantuan infrastruktur sukan yang diumumkan ini dapatlah diagihkan untuk semua kawasan tanpa mengira parti. Kawasan saya di Kuala Kangsar amat memerlukan peruntukan sukan ini. Saya turut tertarik dengan pengenalan geran pandanan sebanyak 50 juta. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar geran ini diberikan seadil-adilnya untuk semua sukan. Terdapat kegelisahan di luar sana khususnya sukan-sukan yang tidak popular di Malaysia. Yang risau sukan popular sahaja yang mendapat manfaat seperti bola sepak dan badminton. Berkenaan isu belia pula, peranan Jabatan Belia dan Sukan Negara khususnya bahagian pembangunan belia dilihat semakin tenggelam manakala institut baru di bawah KBS iaitu iLead dilihat aktif sama ada melaksanakan program-program belia dan seakan-akan berunsur politik. Sama seperti BTN yang sebelum ini dimansuhkan zaman kerajaan PH 22 bulan yang lepas. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar peranan bahagian pembangunan belia KBS diteliti semula dan sekiranya bertindih fungsinya dengan iLead, buatlah keputusan segera bagi mengelakkan pembaziran sumber manusia dan kewangan kerajaan. Seterusnya, saya menyeru agar KBS lebih aktif dalam rangka program-program yang membangunkan anak muda ke arah cintakan negara tanpa prejudis dan kepada fahaman politik. Seterusnya, isu kebajikan. Baru-baru ini, isu kebajikan kebanyakan artis, pelakon dan penggiat seni di belakang tabir hangat diperkatakan di luar sana. Saya difahamkan ada di antara kameraman dengan izin yang sampai terpaksa menjual kamera kerana tidak mampu menanggung kos hidup. Walhal, alat utama mereka mencari rezeki. Belum lagi cerita artis yang cedera semasa berlakon dan perlu rawatan di hospital yang mempunyai kos yang tinggi. Jadi saya mencadangkan agar diberikan insentif seperti insurans atau bantuan khas pada mereka-mereka ini untuk mereka terus meningkatkan mutu seni negara. Selain itu, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan e-kasih. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar dipermudahkan proses pendaftaran e-kasih. Proses ini boleh dilakukan melalui empower dengan izin ketua-ketua kampung, penghulu untuk melaksanakan pengesahan ini. Mudahlah rakyat menerima bantuan tidaklah kira di kawasan kerajaan maupun pembangkang. Saya ingin menyuruh kerajaan agar program-program disebut dalam ucapan bajet khususnya secara spesifik menyebut kawasan parlimen melibatkan kami sebagai ahli parlimen. Yang amat berhormat
Perdana Menteri dan menteri-menteri datanglah ke parlimen saya, Kuala Kangsar, dan maklumlah kepada saya. Besarlah hati saya untuk membawa YB semua ini menjelajah sekitar Kuala Kangsar. Isu yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan pendidikan. Saya merasa kecewa kerana sebelum ini saya duduk di Dewan Negara sebagai senator. Saya diberi ruang yang cukup-cukupnya oleh guru-guru dan Kementerian Pendidikan untuk mengadakan tuition bahasa Inggeris yang percuma. Tetapi setelah saya memenangi Parlimen Kuala Kangsar, program ini dihentikan dan seterusnya. Adalah kecewa bagi ibu-ibu mereka kerana anak-anak di kampung memerlukan pendidikan bahasa Inggeris yang secukupnya dan mereka ini adalah pewaris kepada kita. Saya mohon yang berhormat Menteri Pendidikan, tengoklah perkara ini. Yang terakhir sekali ada berkenaan TVET. Salah satu yang hendak diperkenalkan oleh kerajaan menerusi kerjasama awam swasta ialah pengambilan institusi TVET melalui LKBN ILP oleh syarikat terpilih. Saya harap perkara ini dapat diperhalusi dengan teliti. Benar sesetengah LKBN dan ILP underutilized dengan izin. Data menunjukkan kurangnya kemasukan pelajar yang berminat dengan TVET. Selain kurangnya promosi perkembangan pekerjaan dalam sektor gig juga antara faktor kepada kurangnya belia-belia berminat memasuki institusi latihan TVET ini. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas masa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kuala Kangsar. Saya jemput Bentong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dan seluruh warga Kementerian Kewangan yang telah berjaya merangka satu belanjawan yang penting dalam masa yang begitu singkat sejak menjadi kerajaan untuk menjamin masa depan negara yang mampan, dan ia adalah satu pelan pemulihan ekonomi dan mempunyai visi pembangunan yang menempati konsep madani. Terdapat beberapa perkara baik yang Bentong alu-alukan di dalam pembentangan belanjawan pada kali ini, terutamanya yang memberikan manfaat kepada golongan belia. Yang pertama ialah Bentong mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk melepaskan mereka yang muflis yang nilai hutangnya kurang daripada RM50,000. Ini telah memberikan satu peluang yang baru kepada hampir 130,000 orang rakyat Malaysia. Ramai belia terjerumus di dalam kancah muflis akibat hutang. Ada yang jatuh muflis kerana kegagalan dalam perniagaan, kerana pinjaman dan lain-lain. Oleh itu, melalui keputusan kerajaan ini, ia sedikit sebanyak memberikan peluang kepada mereka untuk membina kehidupan sekali lagi. Bentong juga menyambut baik setiap usaha kerajaan untuk menggalakkan para belia memulakan perusahaan sendiri atau membiayai perusahaan sedia ada mereka, serta setiap inisiatif yang diperkenankan oleh kerajaan melalui belanjawan ini untuk menggalakkan para belia menjadi usahawan. Bentong juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana kesanggupan kerajaan membiayai lesen motosikal B2 yang sememangnya memberikan kesan yang sangat besar kepada anak muda. Ini adalah kerana kebanyakan anak muda pada masa kini yang bekerja dalam e-hailing sama ada secara masa ataupun sambilan. Akan tetapi, ada satu perkara yang ingin Bentong bangkitkan melalui perbahasan ini, iaitu berkenaan dengan permohonan sumbangan tunai rahmah. Sejak dari dahulu lagi, daripada nama yang berbeza, kerajaan yang berbeza, ada satu perkara yang membelenggu mereka yang ingin memohon bantuan ini, iaitu mereka yang mempunyai pendaftaran perniagaan ataupun SSM tidak layak menerima bantuan ini. Bentong juga merasakan syarat ini perlu dilonggarkan kerana jika kita mengambil kira keadaan dalam
pada masa sekarang, ramai yang memerlukan bantuan walaupun mereka masih lagi dalam perniagaan. Dan ada juga yang mempunyai SSM tetapi tidak lagi berniaga. Jadi ramai yang mengeluh dan mengadu akibat daripada mempunyai SSM, mereka dinafikan daripada menerima bantuan ini. Dan kejadian ini berlaku sejak dulu lagi. Oleh itu, atas semangat Madani, saya memohon kerajaan mengambil perhatian atas perkara ini dan kalau boleh diberikan kelonggaran sedikit berkaitan dengan isu ini. Datuk Yang di-Pertua, beberapa hari yang lalu telah tular di akhbar mengenai masa menunggu yang lama di Hospital Bentong. Ada pesakit yang pulang ke rumah tanpa menerima rawatan kerana terlalu lama menunggu. Saya kira banyak faktor yang menyebabkan kejadian ini berlaku. Dan baru-baru ini juga Kementerian Kesihatan telah mengumumkan akan melanjutkan waktu operasi klinik kesihatan bagi menyelesaikan masalah kesesakan dan masalah menunggu yang terlalu lama. Oleh itu, Bentong ingin mencadangkan supaya klinik kesihatan di Bentong juga terpilih supaya dilanjutkan waktu operasi bagi meringankan beban di wad kecemasan Hospital Bentong. Saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan peralatan perubatan di klinik kesihatan. Ada yang sudah terlalu lama dan uzur. Saya mohon KKM ambil perhatian berkaitan dengan hal ini dan lakukan bancian ataupun pemeriksaan terhadap peralatan ini. Jika boleh diganti, gantikan dengan kadar yang segera. Datuk Yang di-Pertua, melalui belanjawan ini, kerajaan telah mengumumkan peruntukan maris dinaikkan ke 5.2 bilion ringgit dan kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2.7 bilion ringgit untuk membaiki dan menaik taraf jalan-jalan persekutuan. Oleh itu, Bentong berharap agar peruntukan ini dapat disalurkan untuk kerja-kerja baik pulih Jalan Karak Kuala Pilah dan Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong yang begitu teruk keadaannya. Saya menyambung daripada Yang Berhormat Gombak yang mengatakan bahawa jalan lama dari Gombak ke Bentong adalah perlu diambil perhatian kerana keadaan jalan, cerun dan sebagainya perlu ditambah baik. Dan kalau kita lihat, jalan-jalan ini adalah sangat penting untuk pengguna jalan raya, terutamanya juga Jalan Raya Kuala Pilah kerana ia merupakan satu-satunya jalan yang ada untuk menghubungkan penduduk di Dun Pelangai dan daerah Bentong. Ini juga membawa kepada perkara yang seterusnya iaitu berkaitan dengan jalan juga. Datuk Yang di-Pertua, setiap hujung minggu sering berlaku kesesakan di lebuh raya Karak dan ke Gombak. Perkara ini sudah menjadi rutin dan memberi kesan yang tidak baik kepada pengguna lebuh raya sedangkan mereka membayar tol. Bayangkan perjalanan dari Bentong ke Kuala Lumpur saya kira ambil masa sejam ataupun 45 minit. Namun, jika hujung minggu, ia boleh mencecah sehingga 3 jam untuk saya sampai ke Kuala Lumpur. Saya berharap pihak Kementerian Kerja Raya dapat meneliti dan mencari penyelesaian sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang untuk atasi kesesakan di lebuh raya Karak Gombak ini. Jika ada perancangan rangkaian baru, saya percaya pengguna akan lebih selesa dengan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kedua ialah kita juga sedia maklum ada jalan yang boleh dilalui. Namun jalan sedia ada iaitu State Road dengan izin tidak mampu lagi menampung pengguna dengan agak lama. Tidakkah ada rancangan dari pihak Kementerian Kerja Raya untuk bercadang atau mewujudkan jalan baru atau lebuh raya bagi memudahkan pengguna daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor untuk sampai ke Pantai Timur dengan lebih cepat, khususnya kawasan saya Bentong. Datuk Yang di-Pertua, Bentong merupakan satu bandar yang kini semakin pesat membangun. Kapasiti penduduk Bentong kini semakin bertambah. Namun, Bentong masih lagi mempunyai masalah kekurangan rumah-rumah mampu milik. Ini adalah masalah terutamanya kepada golongan muda yang tidak memiliki rumah. Kebanyakan mereka tinggal di Bentong bersama keluarga ataupun menyewa. Oleh itu saya mohon agar kerajaan mempertimbangkan untuk membina satu projek rumah mampu bilik di Bentong agar penduduk Bentong mampu mempunyai rumah sendiri. Dan apabila saya menyebut rumah mampu milik, ia harusnya benar-benar mampu milik dan mampu miliki oleh warga Bentong. Datuk Yang di-Pertua, konsep Malaysia Madani yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah satu visi yang menyeluruh dan inklusif. Namun ia juga perlu mempunyai fokus, bukan hanya ke satu kerangka yang terbuka. Saya menyatakan sedemikian kerana kawasan saya Bentong adalah satu kawasan yang tidak jauh daripada Bandar Kuala Lumpur. Apabila siapnya pembinaan ECRL nanti, tidak mustahil Bentong akan menjadi satu bandar satelit Kuala Lumpur. Namun, keadaan fasiliti dan infrastruktur di Bentong tidak menggambarkan seperti ia adalah sebuah bandar kecil yang mampu menjadi bandar satelit dalam masa 5 ke 10 tahun lagi.
Di Bentong tiada kemudahan untuk bersukan yang lengkap untuk warga Bentong, terutamanya golongan belia yang beredah dan bersukan. Golongan belia di Feda di sekitar Bentong contohnya, saya amati kebanyakan mereka meminati sukan pemotoran motocross dengan izin. Namun tiada litar yang khusus untuk mereka. Oleh itu saya mohon kepada Kementerian Belia dan Sukan agar mempertimbangkan untuk pertamanya membina satu kompleks sukan yang lengkap dengan fasiliti sukan di Bentong. Kedua, saya memohon pertimbangan pihak KBS untuk membina 2 litar motocross di kawasan Bentong. Satu di Felda Mempaga, satu lagi di kawasan Pelangai. Mungkin satu hari nanti Bentong bakal melahirkan pendukung-pendukung atau belia-belia yang mampu memberikan nama, menaikkan nama Malaysia ke persada dunia. Selain itu, Bentong juga merupakan satu kawasan yang boleh dijadikan pusat agro pelancongan yang baik. Terdapat banyak kawasan-kawasan yang berpotensi menjadikan pusat pelancongan yang sekaligus membantu penduduk kawasan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi, saya berharap dan saya mencadangkan agar Kementerian Pelancongan dapat juga memberikan perhatian di sebuah kawasan di Bentong, iaitu satu gua batu kapur yang boleh dikomersialkan dan boleh jadikan tempat tarikan pelancong ke Bentong. Gua itu ialah Gua Cinta Manis yang terletak di Kampung Cinta Manis. Saya telah meninjau ke kawasan gua tersebut dan saya lihat kawasan ini memerlukan kerja-kerja baik pulih, dan saya memohon agar pihak MOTEK membantu agar gua ini dapat dijadikan satu daya tarikan yang baru di Bentong. Datuk Yang di-Pertua, Bentong juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan Malaysia di atas penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak. Bentong berharap melalui penubuhan jabatan ini, kebajikan kanak-kanak di Malaysia akan lebih terjamin. Bentong juga berharap melalui jabatan ini, negara kita akan mempunyai dan melatih lebih ramai lagi pelindung kanak-kanak bagi menampung kekurangan yang ada. Penubuhan jabatan ini adalah bukti bahawa tiada sesiapa yang tercicir di dalam kerangka visi Malaysia Madani. Saya juga ingin bertanya, apakah status dan perancangan Mahkamah Jenayah Seksual? Status penambahbaik perundangan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Saya mohon pihak kerajaan memaklumkan apakah status keadaan perluasan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak. Adakah usaha diberhentikan oleh kerajaan disebabkan kekengan kewangan atau oleh kerajaan? Berapakah Mahkamah Jenayah Seksual telah ditubuhkan selama ini? Apakah rancangan kerajaan dalam menambah baik perundangan yang berkaitan dengan jenayah seksual terhadap kanak-kanak? Saya juga ingin mewakili hasrat mahasiswa dan mahasiswi di negara kita yang menginginkan Akta Aku dimansuhkan. Angkatan Muda Harapan telah meletakkan pemansuhan Aku ini sebagai satu manifesto pilihan raya. Sedikit, 1 minit lagi, Datuk Yang di-Pertua. Walaupun kini negara kita telah ditadbir oleh Kerajaan Perpaduan, namun akta-akta atau undang-undang lapuk dan menindas perlu kita hapuskan. Ini adalah salah satu reform yang perlu diadakan untuk generasi masa hadapan. Oleh itu saya mohon kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menimbangkan perkara ini. Mansuhkan Aku atau gantikan ia dengan satu akta yang lebih progresif dan menjamin kebebasan bukan sahaja kepada pelajar, bahkan kepada ahli akademi dan institusi pengajian tinggi. Datuk Yang di-Pertua, keadaan persekitaran sekolah yang baik pastinya akan menyumbang kepada keselesaan pelajar dan aktiviti pembelajaran. Saya mendapat aduan daripada beberapa buah sekolah bahawa ada sekolah-sekolah di Bentong yang masih memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan, terutamanya sekolah-sekolah yang telah menjadi mangsa banjir kepada tahun 2021 yang sehingga pada hari ini sekolah-sekolah tersebut masih belum mendapat pembaikannya lagi. Jadi saya harap pihak kementerian akan melihat perkara ini. Yang terakhir, secara dasarnya belanjawan ini nampak begitu memberangsangkan dengan memberikan fokus yang tepat untuk menjamin pembangunan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat. Namun begitu, Bentong berharap agar pelaksanaannya tidaklah dicemari dengan karenah birokrasi yang tidak masuk akal. Biarlah ianya telus dan dimudahkan oleh rakyat kerana banyak manfaat daripada belanjawan ini boleh dinikmati terus oleh rakyat tanpa melalui karenah birokrasi. Yang terakhir, roti dimakan bersama Cik Ani, dicicah dengan kuah lontong. Kami menyokong Malaysia Madani, sokongan padu dari warga Bentong. Oleh itu, Bentong menyokong belanjawan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bentong. Take your breath. Saya jemput Kapar. Terima kasih Yang di-Pertua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.
Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada KAPAR membahaskan Belanjawan 2023. Pertamanya, KAPAR ingin menzahirkan takziah kepada mangsa banjir terutama di Johor yang telah pun mencecah lebih 50,000 orang. Semoga dilindungi oleh Allah dan digantikan harta benda yang hilang dengan yang lebih baik dan semua mudah-mudahan bersabar di atas ujian. Untuk makluman Yang di-Pertua, kenangan memori pertama saya adalah sebagai mangsa banjir. Umur 3 tahun, mungkin 25 kaki, itu yang terbesarlah. Dan saya di atas meja, memori yang masuk melalui tingkap, masuk ke perahu untuk pindah di PPS masa itu, dan juga ada stek telur yang banyak-banyak. Itu yang dirakam umur saya 3 tahun lebih. Saya amat berempati kepada mangsa banjir. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan atas pembentangan Belanjawan 2023. Kerajaan mencadangkan peruntukan berjumlah 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan dan termasuk 2 bilion simpanan luar jangka, dan mengambil pendekatan dasar fiskal expansionary atau mengembang. Tuan Yang di-Pertua, pertama poin yang saya nak bawa ialah sebagai seorang wakil rakyat, sebagai check and balance, jangan kecil hati kerajaan. Saya hanya melontarkan perkara yang kita kena fikir bersama demi masa depan negara kita. Belenggu riba. Hutang negara dikatakan menjangka 1.2 trilion ringgit atau lebih 60% daripada KDNK bagi tahun 2023. Bayaran 46 bilion ringgit adalah untuk bayaran kadar faedah atau bunga pinjaman. 16% daripada hasil itu telah melebihi maksimal 15%. Soalan KAPAR, bagaimanakah kerajaan mahu mengeluarkan negara dari belenggu riba yang membara ini? Apakah sudah ada roadmap melepaskan diri daripada amalan riba? Kita sudah pun sampai 66 tahun merdeka daripada penjajah British, sepatutnya dan sewajarnya diwujudkan satu pasukan ilmuwan dari pelbagai kepakaran bagi memerdekakan negara kita daripada sistem riba. Saya tertarik dengan sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Jabatan Ekologi UPM bertajuk Sistem Riba Boleh Akibatkan Kemelesetan Ekonomi Negara. Sistem perbankan negara perlu meningkatkan pelaburan berasaskan risiko dan tidak hanya tertumpu kepada penjanaan keuntungan berasaskan produk menerusi hutang atau sistem riba. Menurut pensyarah Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail, sistem yang tertumpu kepada keuntungan melalui hutang boleh mengakibatkan kemelesetan ekonomi sekaligus memberi kesan kepada kos sara hidup masyarakat. Inilah yang kita bincang selama ini. Jadi KAPAR mengesyorkan memfokus kajian serius ke arah usaha murni ini, bebas riba. Membantras ketirisan wang yang boleh digunakan untuk kepentingan rakyat adalah tanggungjawab besar pemerintah. Slogan integrity, good governance, tata kelola baik dan memerangi korupsi, kronisme, nepotisme bukan hanya untuk dilaung-laungkan, mesti dibumikan oleh kerajaan, mesti diterjemahkan oleh kerajaan yang baik dan berwibawa. Jangan sama sekali NATO atau no action talk only. Perpaduan dan kesejahteraan negara. Negara hanya boleh membangun dan berkembang dengan baik apabila penduduknya saling hormat menghormati, sayang menyayangi di antara satu sama lain. Mengurus diversity dalam sesebuah negara adalah perkara penting dan utama agar potensi modal insan terfokus ke arah membangunkan negara, bukan sebaliknya menghancurkan nusa dan bangsa. Kementerian Perpaduan telah diperuntukkan sebanyak RM541,595,300
bagi perbelanjaan mengurus dan RM29,746,200 bagi pembangunan. Soalan saya, sejauh manakah pencapaian kerajaan mengawal haters bermarajalela? Kita nak cetuskan kasih sayang, kita nak cetuskan keharmonian, tetapi kalau ada haters yang bermarajalela, sindrom fobia, curiga di antara kaum yang disemarakkan naratif pemisah di dalam media massa, sama ada media cetak maupun media sosial yang lazimnya didalangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi apakah tindakan kerajaan? Yang dipertua, Indeks Perpaduan Nasional dibangunkan untuk mengukur tahap perpaduan dan keharmonian. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, beberapa perkara yang memerlukan pencerahan. Pertama, adakah kerajaan berpuas hati dengan pencapaian skor yang ada sekarang ini, dan bolehkah Menteri jelaskan pada Dewan ini apa maksudnya sebenarnya IPNAS ini? Dan apakah kerajaan sudah mempunyai senarai core values setiap kaum dan etnik dalam negara dan senarai perkara yang paling sensitif di kalangan pelbagai kelompok besar dalam negara kita. Yang saya maksudkan ialah perkara-perkara yang jangan sama sekali diusik atau dibuat bahan lawak, seni, hiburan oleh mana-mana kelompok, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, kerana ia boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. 3 minit lagi ya, tak apa-apa. Yang dipertua mengenai unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra. Saya difahamkan pada 2022 sebanyak 100 juta diperuntukkan bagi membangunkan masyarakat sosioekonomi masyarakat India di Malaysia ini, dan ia menunjukkan ada penurunan kemiskinan dan ada peningkatan akses kepada pendidikan. Jadi saya ingin menyarankan agar peruntukan belanjawan yang lebih banyak dapat disalurkan kepada mitra ini bagi meningkatkan pendaya upayaan ataupun empowerment dari kalangan komuniti India di seluruh negara di Malaysia. Soalan saya, berapa ramaikah penerima geran kewangan mitra mengikut negeri setakat ini? Adakah pihak mitra mengadakan roadshow secara berkala untuk memberikan penerangan geran kewangan mitra dan tata cara permohonan dalam talian? Kalau turun kapal jangan lupa jemput saya. Lagi soalan saya juga kepada kerajaan, adakah kerajaan telah menjalankan kajian terhadap tahap patriotisme dalam kalangan belia pelbagai etnik di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak? Yang dipertua, kita duka cita mendengarkan isteri Lance Corporal maut ditembak suaminya lebih 5 das semalam, pagi semalam. Saya difahamkan PDRM mempunyai bahagian agama dan kaunseling, bakar. Kebanyakan pegawai dan ustaz adalah orang awam daripada JAKIM dan lagi perkhidmatan sosial. Soalan saya, adakah mampu pegawai awam hendak memberikan perkhidmatan dakwah dan kaunseling kepada satu pasukan regimen beruniform? Boleh ke tak? Jadi cadangan kapal ialah untuk meningkatkan kualiti dan integriti PDRM, maka pegawai awam dari JAKIM yang di dalam bakar diserapkan sebagai pegawai polis yang mempunyai kelulusan bidang agama dan kaunseling di bakar pula, seperti mana yang dilakukan oleh Kor Agama Angkatan Tentera ataupun KAGAT. Ini mengenai kapal, visi baharu kapal yang dipertua, izinkan saya. Kapal ada 3 batang sungai. Bayangkan tu, selain daripada pulau, pesisiran pantai. Sungai Kapar besar, Sungai Kapar kecil dan Sungai Kelang. Bermaksud kapal mempunyai potensi besar menjadi pusat pelancongan, agrotourism dan pusat rekreasi remaja, belia dan warga metropolitan yang mahu mendekati alam. Ia juga boleh memupuk cinta kepada sungai dan mampu mengenal biodiversity di samping mewujudkan spektrum pekerjaan yang luas bagi penduduk setempat, terutama belia. Bidang ini haruslah diteroka oleh kerajaan sebagai satu usaha merancakkan ekonomi tempatan. Sikit lagi apa yang dipertua,
peruntukan maris perlu dah ditambah kepada pejabat daerah sebab jalan-jalan di kampung ini, di luar bandar ini memerlukan peruntukan yang banyak. PBT tak boleh, federal pula bukan. Dia kata jalan bukan federal, jadi mintalah maris diberikan kepada pejabat daerah. Akhir sekali yang di-Pertua, saya mendapatkan petua daripada timbalan yang Pertua semalam ke kemarin mengenai maklum balas pemberitahuan pertanyaan Dewan Rakyat mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15, pertanyaan perbahasan titah diraja daripada Dr. Haji Halimah Ali Kapar daripada Seri Gading yang menjawab. Soalan yang saya terima ni yang di-Pertua kekhawatiran makanan yang dijenamakan di bawah menu rahmah untuk golongan B40 diperbuat daripada makanan berkualiti rendah dan penyediaannya tidak bersih. Saya nak nyatakan di sini untuk direkodkan yang di-Pertua, ini tidak benar. Bukan ini yang saya maksudkan. Saya mohon kepada pihak kerajaan kalau tak dengar perbahasan sebab ramai tak ada ni yang di-Pertua sekurang-kurangnya rujuklah kepada Hansat. Jangan di subkon, minta maaf kepada pegawai-pegawai. Satu lagi yang di-Pertua, saya baru terima ni hari ini pula. Ini juga adalah pemakluman jawapan secara bertulis kepada soalan tambahan semasa sesi pertanyaan bagi jawab lisan pada 2 Mac Khamis. Okey, saya rujukkan sikit yang di-Pertua. Yang dituju betul lah. Yang berhormat Dr. Haji Halimah Ali, Ahli Parlimen Kapar. Tapi yang ditulis di sini yang di-Pertua ialah bersama ini dikemukakan jawapan yang berhormat berkenaan pertanyaan tambahan berkaitan senarai projek jalan perhubungan desa di kawasan Parlimen Papar. Bukan Kapar. Jadi aturan mesyuarat Kapar, kalau Kapar nak betul tulis kepada speaker, tak boleh buat begini sebab ini ucapan peringat bajet. Sila tulis kepada speaker untuk pembetulan. Terima kasih. Sebab itu dapat yang petua daripada yang petua untuk bawa di sini. Jadi terima kasih. Saya mintalah sangat dari yang betul. Mungkin saya ni yang kali ni sampai dapat 2 ni. Mintalah. Baik, terima kasih. Kerajaan. Terima kasih. Saya jemput Sungai Buloh. 15 Mancu. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua Speaker dalam mengizinkan saya menyambut dan membahas Belanjawan Madani 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa banjir. Semoga segala urusan dipermudahkan. Datuk Yang di-Pertua, secara dasar kita dapat lihat Yang Amat Berhormat Tambun memberi keutamaan kepada pengukuhan ekosistem tata kelola pada semua peringkat bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Justeru perbahasan saya akan memberi fokus kepada persoalan komitmen dan kesungguhan setiap kementerian serta agensi kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara di samping menjamin kedudukan fiskal yang kukuh dan mampan. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Sungguh indah bunga melati di bawah atap tepi halaman. Di Sungai Buloh kami menanti kehadiran Tambun melihat pembangunan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya akur dan tetap bersyukur dengan penyaluran dana kepada setiap ahli parlimen kerajaan, walaupun jumlahnya telah dikurangkan. The political will, dengan izin sebagaimana ditegaskan oleh Amat Berhormat Tambun sebagai satu intervensi dalam tadbir urus bagi memastikan sistem yang lebih telus. Oleh itu adalah wajar bagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan untuk menjalankan amanat dengan baik dalam pengurusan peruntukan masing-masing. Namun saya khawatir sekiranya mesej pemahaman tadbir urus yang baik ini tidak sampai kepada rakyat. Now the deliberation of a decision to develop a critical need for constituents is no longer solely
the exercise of a parliamentarian's discretion, dengan izin. Saya berikan contoh, di kawasan Parlimen Sungai Buloh, apabila satu adaan berkenaan isu trafik atau penyelenggaraan jalan raya yang telah dibuat, seringkali halangan pertama adalah dalam rujukan kepada bidang kuasa dahulu. Dalam Parlimen Sungai Buloh ada 4 pihak berkuasa tempatan dan 3 pejabat daerah. Belum termasuk lagi persempadan dengan kawasan parlimen lain atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Tempoh respons setelah mengenal pasti bidang kuasa agensi kadangkala boleh mengakibatkan kesulitan lanjut kepada rakyat. Namun saya percaya komitmen kerjasama dapat dilakukan secara optimal selagi komunikasi antara agensi-agensi kerajaan dan ahli politik lebih terbuka dengan azam yang sama, iaitu telus dalam menjalankan amanat demi rakyat. Jumlah kenderaan yang kian bertambah hanya akan menyumbang kepada kesasakan jalan raya. Permasalahan lazim from a lack of seamless traffic, dengan izin, seperti jaringan jalan raya yang tidak lancar bersama sistem toll gate yang tidak mampan, seringkali mengakibatkan kesesakan dan mengakibatkan kemudaratan kepada pengguna jalan raya. Penaiktarafan sistem tol bertalaf dunia adalah wajar dan bukan lagi sistem yang memanfaatkan kroni, sama ada anak sendiri ataupun anak menantu. Saya juga pernah bangkitkan mengenai penyelenggaraan jalan raya yang seling menjadi isu utama di Parlimen Sungai Buloh. Ia melibatkan keselamatan pengguna motosikal kerana jalan yang tidak diturap atau diselenggara dengan baik boleh mengakibatkan kecelakaan. Mereka yang bekerja sebagai rider Lala Move, Grab dan Foodpanda tak cukup terpaksa mengharungi cabaran cuaca, kini perlu memikirkan keselamatan mereka. Walhal ini adalah tanggungjawab kita sebagai kerajaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat madani. I believe the road maintenance must be proportionate to the volume of the cars on the road, dengan izin. Datuk Yang di-Pertua, penyelesaian jangka masa panjang juga harus dibuat melalui satu perancangan sistem pengangkutan awam melibatkan KTM, LRT dan MRT. Dalam Parlimen Sungai Buloh ada satu kawasan perumahan, Saujana Utama, yang jarak dengan stesen MRT agak jauh, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh rakyat sepenuhnya. Datuk Yang di-Pertua, seperti dalam soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan sebelum ini berkenaan first and last mile, dengan izin. Bagi pengguna pengangkutan awam, saya dimaklumkan terdapat inisiatif pilot bagi meringankan beban pengguna KTM, LRT dan MRT dari segi kos sampingan apabila terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk balik ke rumah. Ini satu inisiatif yang baik. Memandangkan baru ini melalui satu siapan Twitter di akaun saya, ada pengguna berkongsi rintihan sebagai rakyat Malaysia bahawa kita perlu memiliki kenderaan untuk menggunakan perkhidmatan train bagi masalah first and last mile. Seringkali kita lihat baris-baris kenderaan di bahu jalan stesen-stesen kerana parkir tidak mencukupi ataupun bagi penjimatan kos parkir. We must go back to the drawing board on how to improve our public transportation system as a reasonable means for the Madani society, dengan izin. Penghijraan rakyat Malaysia ke Lembah Kelang dalam mengejar peluang ekonomi harus diamati agar kita dapat memperbanyakkan peluang di koridor ekonomi baru dalam negara. Ini sekaligus dapat mengurangkan kepadatan penduduk dan memantapkan pertumbuhan ekonomi mengikut kesesuaian wilayah. In other words, taking advantage of our available labour force in other regions to broaden the nation's economic spectrum while managing labour costs, dengan izin. Kita perlu melanjutkan visi masyarakat madani dengan mewujudkan koridor ekonomi baru melalui bandar-bandar satelit bagi mengimbangi dan membayangi potensi kemajuan wilayah utara, barat, timur dan selatan dalam memajukan tamadun Malaysia madani demi masa hadapan yang lebih egalitarian. Rakyat Malaysia menyambut baik kehadiran pelabur-pelabur asing seperti diumumkan baru-baru ini. Amazon yang akan menyuntik jumlah pelaburan sehingga
ringgit Malaysia 25.5 bilion dalam tempoh 15 tahun melalui Amazon Web Services akan bakal melihat negara kita sebagai sebuah pusat pengumpulan data dan hub digital. Peluang ekonomi di koridor-koridor baru sekaligus meluaskan ruang pembangunan di seluruh negara dan tidak bertumpu di Lembah Kelang sahaja. Inisiatif seperti peneraju Global Battery Electric Vehicle (BEV) yang diterajui MITI dalam membawa syarikat gergasi Tesla ke negara juga mewujudkan ruang penampatan skill set dan membuka peluang pekerjaan bagi rakyat. Kita harus lihat kehadiran nama-nama besar untuk melabur dan melatih tenaga kerja yang akan menambahkan keyakinan bagi menarik lebih pelabur di masa hadapan. Rakyat dan masyarakat luar dapat menilai sebuah kerajaan yang memiliki keabsahan dan kestabilan politik akan terus meyakinkan kemasukan pelabur asing demi pertumbuhan ekonomi. Semoga juga satu hari nanti anak muda kita juga akan berasa gah dengan hanya barangan industri buatan Malaysia dan tidak lagi melihat barangan import sebagai simbol kemegahan. Sebelum saya mengakhiri perbahasan saya pada hari ini, Datuk Yang di-Pertua, saya memanggil semua ahli yang berhormat untuk menghayati pengertian amanat diberikan oleh rakyat kepada kita. Tunku Abdul Rahman pernah berkata, "We are all Malaysians. This is a bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as people and as a nation." Dengan izin. Kekuatan sebuah negara terletak pada jalinan kesepakatan pemimpin. Yang berhormat Pengerang telah menyeru kita semua untuk bersama-sama menentang sebarang tindakan yang boleh menggugat kedaulatan kita. Sebagaimana sebuah kes mahkamah antarabangsa dengan pihak yang mendakwa sebagai pewaris Kesultanan Sulu. Kita harus noktahkan kepada negara luar bahawa pendapat politik kita mungkin berbeza di dalam negara, tetapi sebarang cubaan untuk menguji kita akan ditentang bersama seperti yang pernah disebut Yang Amat Berhormat Tambun untuk merapatkan saf demi perjuangan. Sesungguhnya sebuah masyarakat madani itu terbentuk di bawah satu nilai sejagat yang berpaksikan just and equitable rights of humanity. Dengan izin. Dengan ini saya juga menyokong Belanjawan Madani 2023 ini dengan sepenuhnya. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Sungai Buloh. Saya jemput Kota Belud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, pembentangan Belanjawan 2023 adalah sesuatu yang dinanti oleh Sabahan yang concern dengan kesejahteraan bumi Sabah. Dinanti dengan debaran apakah akan ada indikasi atau petunjuk sama ada MA63 dilaksana mengikut lunas-lunas asal, terutama berkaitan dengan pembahagian atau pemulangan daripada hasil yang dipungut dari Sabah kepada Sabah. Penantian itu sudah berakhir, debaran bertukar menjadi keluhan kecewa, sigh of disappointment kerana selepas apa yang disebut-sebut, there was no indication or a special mention of MS63 put to effect after all. 60 tahun silam, para pemimpin Sabah seperti Tun Mustafa, Tun Fuad dan sahabat-sahabat seperjuangan sezaman mereka menandatangani dan memuktamadkan pembentukan Persekutuan Malaysia kerana diyakini dengan syarat-syarat yang terkandung seperti di dalam Perjanjian Malaysia Artikel 112C dan 112D. Walaupun Singapura terkeluar pada tahun 1965, Sabah kekal bersama atas keyakinan bahawa Persekutuan Malaysia lah entiti yang terbaik. Datuk Yang di-Pertua, pada 13 Julai 1976, beberapa ahli Parlimen Sabah mengundi untuk menyokong pindaan perlembagaan persekutuan yang pada saya telah khilaf.
Kesannya generasi baru Sabahan tertinggal dalam arus pembangunan negara apabila fokus pembangunan lebih tertumpu di Semenanjung. Ini merugikan Sabah Sarawak, penyumbang terbesar pendapatan negara. Sabah MPs have since been voicing the concerns of being left behind in national progress. The very least saya boleh katakan setidak-tidaknya PM10 shares our concern. Pada saya tuntutan pelaksanaan ini tidak boleh ditangguh, tidak boleh dilengah lagi. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai penggunaan sebahagian bayaran hasil petroleum ke Sabah dan Sarawak bagi program-program pembasmian kemiskinan. Sabah kekal peneraju nombor 1 carta kemiskinan negara. Justru saya menyokong penuh sebarang usaha yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sabah. Namun Datuk Yang di-Pertua, terdapat beberapa persoalan yang perlu dijelaskan. Pertama, berapakah jumlah bayaran hasil petroleum yang akan digunakan bagi tujuan ini? Adakah separuh atau ada nisbah atau peratusan tertentu yang telah dipersetujui? Kedua, berkenaan kaedah pelaksanaan, saya tertanya-tanya, apakah mekanisme yang akan digunakan pakai? Apakah data yang akan digunakan? Ketiga, apakah plan perancangan kerajaan negeri untuk membasmi kemiskinan di setiap daerah di Sabah? Keempat, adakah program ini akan dikekalkan pada tahun-tahun yang akan datang? Kata-kata yang amat berhormat Tambun yang paling saya ingati, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Iban, anak Kadazan, mereka semua anak saya. Memandangkan terdapat percanggahan ideologi kepartian di peringkat negeri Sabah, saya minta pada peringkat pelaksanaan program, jangan ditanya apa parti yang dia sokong, jangan ditengok siapa wakil rakyat dia, sebab kemiskinan tidak melihat kepada parti politik. Saya mohon pemantauan dan jaminan kerajaan persekutuan bahawa hal ini tidak akan berlaku. Datuk Yang di-Pertua, Mantanani adalah destinasi tarikan pelancong dari dalam dan luar negeri. Pelancongan jugalah menjadi sumber ekonomi penduduk setempat. Malangnya Mantanani menjadi mangsa kepada perubahan iklim dan mengalami hakisan yang teruk. In another word, beautiful Mantanani is sinking. Saya mencadangkan agar tembok pemecah ombak dibina atau penambakan laut dilakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menangani isu sekolah dan klinik daif terutamanya Sabah dan Sarawak. Baru-baru ini saya mengajukan soalan pembinaan klinik Mantanani. Klinik Mantanani sudah dibangkitkan sejak tahun 2010 lagi. Malangnya saya diberitahu tertakluk kepada keutamaan pelaksanaan dan ketersediaan peruntukan kerajaan. Untuk maklumat Datuk Yang di-Pertua, ibu-ibu mengandung beberapa minggu sebelum due date bersalin akan mengharungi Laut Cina Selatan bagi menempatkan diri di rumah saudara mereka di Kuala Abai ataupun Buah Pandai sebagai persediaan hari bersalin. Mantanani bukan sahaja pulau pelancongan, but nearby are all rigs that provides the development for Semenanjung. Why can't the government reciprocate dengan memberi kelulusan segera sebuah klinik? Mantanani is not in the Philippines, for goodness sake. Datuk Yang di-Pertua, padi dan getah merupakan sumber kehidupan bagi kebanyakan orang Kota Belud. Namun harga getah sering jatuh ke paras RM2.30 per kilogram, walhal harga barang yang berasaskan getah terus melambung. Tidak logik harga semurah itu harus diterima oleh pekebun getah kecil. Demikian juga tanaman padi pada harga RM1 ke RM1.30 sekilogram tidak dapat menampung production cost. Golongan inilah yang perlu diambil perhatian serius dan pembelaan. Saya cadangkan beberapa penambahbaikan yang diperlukan perhatian segera oleh kerajaan khususnya di Kota Belud. Antaranya, pertama, penambahbaikan jalan ladang dan jalan sawah yang tidak sempurna. Kedua, isu pengairan sawah padi dan sistem peparitan yang menyebabkan hasil menjadi kurang. Datuk Yang di-Pertua, saban tahun Sabah dan Sarawak didodoi
angka peruntukan berbilionan ringgit. Pada tahun ini, Sabah Sarawak menerima 6.5 bilion dan 5.6 bilion ringgit untuk pembangunan. Tapi saya ada data menunjukkan dari tahun 2013 sehingga tahun 2021, jumlah bilion tidak sempat dibelanjakan, dipindah malah dipotong pada tahun semasa. Yang amat berhormat Perdana Menteri, saya mohon amalan sebegini dihentikan. Just give us the equivalent of 2/5 ataupun 40% collected from Sabah. Apa yang telah disebut atau diputuskan di Parlimen, tiada siapa sama ada penjawat awam atau menteri pun punya hak untuk mengubah keputusan. Datuk Yang di-Pertua, sebulan sebelum belanjawan ini dibentang, saya telah pun mencadangkan beberapa perkara agar dilaksanakan oleh kerajaan. Antaranya, pertama, memberikan setiap butiran yang melibatkan peruntukan projek kepada Sabah dan Sarawak bagi memudahkan pemantauan. Kedua, wujudkan tabung khas pembangunan Sabah dan Sarawak agar peruntukan tahunan semasa tidak dikitar semula ke tahun berikutnya. Ketiga, perbaiki dan kurangkan birokrasi di peringkat persekutuan dan negeri. Datuk Yang di-Pertua, tuntutan pewaris Kesultanan Sulu terhadap Sabah tidak menampakkan tanda-tanda berakhir. Pada penggal lepas, 3 kali saya telah menghantar usul agar perkara ini dibahas untuk mencapai satu pendirian para ahli parlimen reflective of the Malaysian government, tetapi malangnya ditolak. Mujur penggal ini, Yang Berhormat Pengarang mengambil peranan proaktif bagi menangani perkara tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Pengarang. Tuntutan tersebut tidak lebih dari satu cubaan mendapat financial gain oleh pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Pun begitu, tuntutan tersebut bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan kerana ia melibatkan masalah diplomatik. Saya rujuk Republic of the Philippines Act 5446 pindaan tahun 1968 dan tahun 2009 yang menyebut Sabah sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Tuntutan tersebut mewujudkan situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama keyakinan pelabur selain masalah kedaulatan negara. Penyelesaian tuntas dituntut once and for all. Saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membisikkan kepada Presiden Bongbong Marcos ketika melawat Filipina tempoh hari agar perkara Sabah ini diambil perhatian serius demi keamanan dan kemakmuran serantau. Sebagai penutup, dia Sabahan. Sabah mempunyai segalanya untuk kemajuan. Malangnya kita Sabahan lebih rela orang lain atur daripada kita atur sendiri. Sikap toleran dan kesatuan kita semakin terhakis. We are so divided politically. Tanpa sedar kita jadi bahan ketawa orang lain, senang dilaga-lagakan. Berhentilah kita jadi dusun yang senang disusun, bajau yang senang dikacau, orang sungai yang senang hanyut, murut yang senang diurut. Cukuplah kita dikasih sabung-sabung, dikasih pecah-pecah. Kita jadi mangsa politik, divide and rule, dan masih juga kita tidak sedar-sedar. Berhentilah kita dicap menjadi YB yang kaya raya tetapi rakyatnya miskin. Berhentilah kita berfikiran bahawa that YB, that least a stairway to heaven. Ini masa kita untuk berdiri dan bangunkan wilayah Sabah. Anak-anak muda Sabahan kena bangkit bersama, menggalas tanggungjawab, mengangkat martabat Sabah. I stand here before you not just as Yang Berhormat Ahli Parlimen, but I stand here before you as Isna Raisa Munira Majlis, anak Kota Belud, anak Sabah yang cintakan negara saya Malaysia. We were equal in the beginning and we must reinstate equality again to exist as Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya pun nak ikut Kota Belud juga. Saya kena mempertahankan. Saya tak tahu apa yang saya pertahankan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dalam perbahasan yang lepas saya dikutuk oleh orang-orang Langkawi kerana dia orang kata cerita mengarut-ngarut.
tak bawa isu Langkawi, jadi hari ini saya nak tumpukan kepada isu Langkawi. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada para MP yang masih ada di Dewan, dan saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan ke Pulau Langkawi. Satu pulau legenda. 3 minit, Datuk Yang di-Pertua. Pulau Langkawi ini banyak tempat-tempat melawat dan makan. Kalau ke Pulau Langkawi, carilah Kak Yan nasi campur, carilah nasi dagang Pak Malau, carilah halim gulai pedas, dan kalau boleh jangan lupa kuih peneram. Dan kalau ke Langkawi, jangan lupa Pantai Cenang. Dan kalau kita ke laut, kadang-kadang kita boleh tengok dolphin. Kadang-kadang kita boleh tengok dugong putih pakai seluar saja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercakap soal incinerator di Pulau Langkawi yang menjadi isu besar, yang telah pun di-award atau ditawarkan kepada syarikat dari Korea oleh pemerintahan Barisan Nasional pada ketika itu. 200 juta telah diperuntukkan. Tak berjalan. Dijangka siap 2017. Tak siap juga. 2019, YB Zuraida selaku menteri melawat. Dia kata saya bagi jaminan 2019 akan berfungsi. Betul seperti mana dijanjikan, dia berfungsi selama 5 hari. Cuma saya sedih, itinerary Menteri KPKT hari ini tak pergi tengok incinerator. Saya dimaklumkan bahawa beliau ada di sana dan saya dijemput. Tapi oleh kerana saya nak berbahas hari ini, maka saya tak ada di Langkawi. Saya tengok itinerary dan saya tahu rakan-rakan di Langkawi, lebih-lebih lagi pejabat daerah, majlis dan sebagainya, nak sangat menteri pergi tengok sebab sekarang ni sampah sudah sampai ke bumbung. UNESCO telah memberi 5 bulan. Kalau tak berlaku apa-apa, maka Geopark akan ditarik balik statusnya. Jadi saya nak minta sangat-sangat, apakah kerajaan akan membiarkan begitu? Tak apalah, menteri tak nak pergi, mungkin dia ada tempat-tempat lain yang dia nak pergi khusus. Kita maafkan beliau. Tapi kita tidak boleh maaf kalau perkara ini ditinggalkan begitu saja. Jadi saya minta kerajaan Madani hendaklah bertanggungjawab. Kerana inilah satu-satunya tempat yang paling kotor di Langkawi. Dan inilah tempat yang membiaknya anjing liar. Membiaknya kera-kera yang terlalu banyak sekarang di Pulau Langkawi. Sebab itu sampah bertaburan di merata. Manusia buang sampah, kera ambil sampah, tabur di atas jalan. Manusia tak terjaga semua sampah-sampah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menyeru kepada siapa saja yang berminat sangat dengan nak membela anjing, sila ke Pulau Langkawi. Dan saya nak ucap tahniah kepada yang di-Pertua Majlis Langkawi. Beliau telah pun membuat kandang-kandang untuk menjaga anjing-anjing ini. Anjing ini akan ditangkap, akan dikasih supaya pembiakan. Tapi tidak akan dibunuh. Kerana animal lovers yang begitu kuat di Langkawi. Jadi saya minta kerajaan kalau boleh berikan peruntukan kepada majlis untuk kita buat sangka yang lebih banyak. Dan kalau ada bapa angkat anjing ini, datanglah ke Pulau Langkawi, ambillah anjing-anjing yang cantik, gebu dan cukup jinak ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklum seorang lagi menteri yang pergi, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Madikan. Dia pergi, dia tengok, dia kata, okey, selepas ni
1,100 tan metrik sehari waste to energy. Tapi sampai dia kalah pilihan raya, duk macam tu jugalah. Tak bergerak. Tuan-tuan, saya nak mintalah supaya janganlah UNESCO menarik balik status geopark tersebut. Cuma saya nak bagi terus kepada soalan kepada Menteri, apakah perancangan Kementerian KPKT dalam menyelesaikan masalah incinerator di Langkawi ini? Nombor 2, apakah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya akan bekerjasama dengan KPKT demi untuk menyelamatkan daripada UNESCO mengambil tindakan menarik balik status Kilim Geopark? Saya tengok timbalan Menteri ada. Sahabat bapa saya. Bapa dia bapa kawan saya. Nombor 3, pencemaran udara khususnya. Yang ni bau tak tahan. Lebih-lebih lagi sebelah petang. Datuk Yang di-Pertua. Sebelah petang jangan jalan ke situ. Boleh terberak dan boleh termuntah. Dan orang tempatan termasuk orang-orang turis pelancong yang lalu ke situ memang akan berpatah balik walaupun dalam kereta. Isu yang kedua yang nak saya bangkitkan ialah tidak ada satu koordinasi di antara kementerian-kementerian. Saya ambil satu contoh, jalan ke airport ni 5 nak datang ni. 5 nak datang, jalan nak pergi ke airport. Kalau tuan-tuan perasan di situ ada laksa. Ada jual laksa di tepi pantai. Di jalan itu sekarang ada hoarding Bina Darul Aman yang menutup dengan zain yang tinggi. Jalan itu lebih kurang 10 meter. Sekarang ini kalau tuan-tuan jalan ikut jalan itu, lebih kurang 3 meter, 4 meter, rumput tak ada, licin, bersih. Lepas itu ada rumput dan lepas itu rumput jadi panjang lagi, dinding. Saya bertanya kenapa jadi begitu? Rupa-rupanya yang 5 meter awal tu majlis punya. Jadi dia potong rumput setakat 5 meter je lah. Yang lebih tu dibiar. Dia kata ini pejabat daerah punya. Pejabat daerah kata bukan dia punya, JKR punya. Jadi JKR tak buat, tinggal majlis saja buat. Jadi lebih kurang 1,5 kaki yang majlis buat, yang lain rumputnya tinggi. 5 nak datang. Jadi saya bertanya, kenapa jadi begitu? Jadi saya minta JKR supaya kaji betul-betul. Lihat betul-betul tanggungjawab siapa dengan rumput rampai ini. Tapi boleh saya tolong? Ini isu harus dibawa di bawah DUN. Yang Menteri Besar Kedah memang kuat berucap. Kemudian saya nak sentuh. Saya nak sentuh, saya tak bagi laluan pun. Saya nak sentuh 3 autoriti yang penting di Langkawi. 1 pejabat daerah, 1 lada, 1 majlis. Saya nak ucapkan kepada Yang di-Pertua sekali lagi. Suatu hari beliau membawa ahli majlis naik bas, jalan. Apabila beliau melihat rumput yang berlaku seperti mana yang saya cerita tadi, maka beliau memanggil orang-orang kampung membuat gotong royong. Saya nak ucap tahniah kepada Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Langkawi. Cuma yang membimbangkan saya, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan semua orang-orang politik letak jawatan, termasuk saya selaku pengurusi lada dan rakan-rakan yang lain semua di sebelah sana dan juga di sebelah sini, kita semua tinggalkan jawatan-jawatan kita. Tapi yang sedihnya sehingga sekarang tak diisi. Bayangkan sekarang bulan 3, bulan 4, bulan 5, 5. Bulan 5 sudah 5. Jadi CEO-nya juga dipindah. CEO Lada. Bayangkan sekarang Lada nak menghadapi 5 dengan tidak ada CEO dan juga chairman. Saya minta Bang Mat Sabu ada sini tolong peringat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya melantiklah
Lantiklah siapa nak lantik pun. Tapi soal 5 kita nak selesai. Satu lagi teks. Langkawi ni dulu banyak teks. Orang pergi kerana nak beli kain batik, kerana nak beli rokok. Tak isap rokok pun, dia saja seronok nak beli. Pasal dia pergi Langkawi, itulah attraction yang ada. Bila kerajaan tarik balik, dia tak pergi kerana sekatun rokok tu dia tak pergi dah. Kadang-kadang dia belilah kain batik 2-3 lai nak bagi ke kawan-kawan, nak menyatakan dia pergi Pulau Langkawi. Itu the main attractionnya. Tapi bila kerajaan tarik balik, habislah. Yang sekarang tinggal arak. Minuman keras. Siapa yang nak pergi minum minuman keras tu? Adalah 2-3 orang putih ada situ. Yang saya tengok duk minum tiap-tiap petang tu. Tapi orang-orang kita yang local tourism ni tak ada manfaat langsung. Tak ada faedah langsung. Jadi saya minta kerajaan mengkaji semula. Bagilah statusnya macam dulu. Supaya ramai orang pergi ke Langkawi. Bukan tujuan itu sangat, tapi salah satu attraction kepada mereka. Masa sudah tamat. Dah habis dah? Satu lagi. Masa sudah tamat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Comel betul. Saya jemput Yang Berhormat Raup. Terima kasih Puan Speaker. Beberapa isu yang saya nak bangkitkan hari ini. Kita selalu berkata bahawa anak muda ialah pemangkin masa depan negara. Namun hakikatnya, negara kita kurang memberi peluang dan sokongan kepada mereka. Anak muda kita, terutamanya mahasiswa-mahasiswi universiti, masih mentepati banyak kekangan dan juga penindasan. Saya faham bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi telah menegaskan agenda utama Kementerian pada tahun ini berkali-kali dalam ucapan Tahun Baru dan jawapan lisan di Parlimen bahawa Kementerian berhasrat untuk memperkasa pelajar dengan memberi lebih autonomi dalam kegiatan berpersatuan. YB Menteri juga berjanji bahawa gerakan mahasiswa dan student union mesti diberikan kebebasan dan kuasa yang bersesuaian, termasuk kuasa menguruskan kewangan dan perniagaan berasaskan perkhidmatan dalam kampus universiti. Manakala kerajaan mesti tahu, kita tidak dapat memperkasakan hak mahasiswa-mahasiswi sekiranya AUKU tidak boleh dimansuhkan dan diganti oleh akta yang baru. Jangan kita mudah lupa sejarah kita. AUKU telah digubah semasa era gerakan pelajar yang berfikiran kritis dan berjiwa kuat pada tahun 70-an di Malaysia. Pada masa itu, kesedaran politik dan sosial pelajar universiti amat tinggi. Mana mereka berani menyuarakan kritikan mereka terhadap pihak berkuasa. Tujuan kerajaan pada zaman 70-an mengubah AUKU adalah jelas. Seksyen 15 dan 16 dalam AUKU diguna untuk merampas kuasa otonomi mahasiswa dan mahasiswi, termasuk melarang mahasiswa mengurus dan mempunyai otonomi kewangan, serta menekan hak dan kebebasan bersuara mahasiswa bagi memelihara kuasa dan legitimasi kerajaan. Selain itu, organisasi pelajar juga perlu memohon kelulusan aktiviti melalui Hal Ehwal Pelajar iaitu HEP yang bersifat birokratik malah tidak kompeten. Campur tangan yang tidak munasabah ini seterusnya menyekat inovasi dan kreativiti pelajar. Tuan Speaker, sekiranya kerajaan ingin mengembalikan kuasa otonomi kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam kampus universiti, marilah kami mesti mansuhkan AUKU dengan sepenuhnya. Puan Speaker, melalui peruntukan untuk setiap universiti, kita harus melibatkan pemberian peruntukan tahunan kepada student union iaitu kesatuan mahasiswa serta organisasi-organisasi mahasiswa. Saya juga cadangkan untuk mansuhkan HEP dan memulangkan kuasa pentadbiran kampus kepada student union. Hal ini bukan memperkasa mahasiswa, malah membantu universiti untuk menjimatkan kos tapi urus dan merealisasikan kampus demokrasi and student autonomy. Dengan izin, dalam bahasa Cina, 校园自主，学生自治。Puan Speaker, isu yang kedua yang saya nak bangkitkan adalah dasar agro makanan. Dalam kawasan Parlimen Raub,
Semakin lebih ramai pemuda-pemudi memilih untuk pulang ke kampung halaman dan terlibat dalam sektor pertanian khususnya dalam industri durian. Trend ini secara langsung menyediakan peluang pekerjaan baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tempatan dan yang lebih penting membawa pengenalan inovasi dan teknologi terkini yang dapat memajukan sektor komoditi agromakanan secara mampan. Situasi ini amat menggalakkan dan selaras dengan hala tuju bajet tahunan ini, terutamanya hasil yang diinginkan bagi industri agromakanan dan keusahawanan tani, iaitu industri pertanian bernilai tinggi yang mampan serta agropreneur berdaya saing. Namun demikian, antara cabaran yang besar bagi industri agromakanan ini adalah kekurangan tanah yang menghalang rakyat Malaysia daripada terus mencurahkan masa dan tenaga sepenuhnya dalam industri agromakanan ini. Menteri Ekonomi pernah mengumumkan rancangan kerajaan untuk membuka 800 ekar tanah bagi tujuan pengusahaan tanaman. Saya bersikap terbuka terhadap rancangan ini kerana ia dapat mengatasi kekangan tanah dan isu perebutan tanah yang menghalang kemajuan sektor agromakanan. Namun, tanah seluas 800 ekar jauh tidak mencukupi untuk selesaikan isu-isu tersebut. Sebagai contoh, jika setiap isi rumah diberikan 2 ekar tanah, hanya 400 isi rumah dapat tanah saja. Saya memahami bahawa hal ini disebabkan oleh faktor bahawa kerajaan persekutuan tidak mempunyai bidang kuasa untuk memberi milikan tanah. Oleh itu, sebagai cadangan, kerajaan persekutuan boleh berunding dengan kerajaan negeri masing-masing dan memajat tanah daripada kerajaan negeri. Dan seterusnya, kerajaan persekutuan memajat tanah tersebut kepada pemuda-pemudi ataupun keluarga yang memerlukan. Kerajaan persekutuan melalui langkah ini boleh bantu selesaikan kemelut pekebun tanpa geran yang wujud sejak beberapa dekad dahulu, bukan sahaja di Raub tetapi di kawasan lain seperti Perak dan juga Cameron Highlands. Faktor sejarah dan geografi telah menyebabkan kebanyakan petani tidak mempunyai geran atau permit daripada kerajaan negeri. Meskipun tanaman mereka seperti durian, pisang, sayur-sayuran, buah pomelo dan lain-lain telah membuahkan hasil yang banyak dan berkualiti. Dengan langkah ini, kerajaan persekutuan juga boleh menjana pendapatan melalui cukai tanah ataupun lewi tanah pajakan. Golongan pekebun juga boleh menanam dengan hati yang tenang dan lega. Ini juga akan memastikan pendapatan yang stabil bagi mereka dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan serta peningkatan dalam ekspor yang selaras dengan maklumat fama. Setiap kerajaan negeri mempunyai polisi tanah yang berbeza, menyebabkan kemajuan pertanian di setiap negeri tidak seragam. Melalui langkah ini, kerajaan persekutuan dapat merapatkan jurang antara kemajuan pertanian di setiap negeri dan menetapkan polisi pertanian yang seragam di seluruh negara. Kerajaan persekutuan juga dapat pajak dana kepada pemuda-pemudi yang berminat untuk memulakan perniagaan dalam bidang pertanian. Dengan tanah yang luas, mereka dapat menjana pendapatan yang lebih stabil dan lebih untung berbanding dengan bekerja dalam sektor private. Ini juga dapat menggalakkan pemuda-pemudi untuk terlibat dalam bidang pertanian dan menyumbangkan usaha untuk sektor agromakanan ini. Isu yang ketiga yang saya nak bangkitkan adalah peruntukan yang sama rata. Tugas ahli parlimen sangat berat, termasuk pengubahan undang-undang, penelitian serta pembahasan dasar-dasar. Bagi melaksanakan tugasan ini, ahli parlimen memerlukan ramai staf dan pegawai. Kita perlu memastikan mereka mendapat gaji yang cukup, barulah mereka mampu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan negara. Malangnya dalam belanjawan 2023 ini, kami nampak ahli parlimen pembangkang tidak diberi peruntukan untuk perbelanjaan operasi pusat khidmat di kawasan masing-masing. Kebanyakan ahli parlimen kerajaan pernah jadi ahli pembangkang. Kami memang memahami sekiranya ahli parlimen pembangkang tidak dapat resources yang mencukupi, ini akan menjadikan satu beban yang besar untuk menjalankan tugas mereka. Dan hal ini secara tidak langsung menjejaskan sistem demokrasi berparlimen negara kita. Izinkan saya cadangkan peruntukan pengurusan pusat khidmat yang sama rata bagi ahli parlimen kerajaan maupun pembangkang. Kerajaan boleh memperuntukkan pengurusan pusat khidmat yang sama rata ke dalam rang undang-undang Akta Perkhidmatan Parlimen. Kami boleh mengambil iktibar daripada negeri-negeri asing. Sebagai contohnya, Parlimen UK mengubahkan Parliamentary Standards Act 2009 yang menubuhkan Independent Parliamentary Standards Authority, di mana badan ini berperanan untuk menetapkan dan membayar allowance ke ahli parlimen termasuk gaji-gaji pegawai dan juga intern. Saya itu, Parlimen Victoria. 10 saat ya. Silakan. Adakah Yang Berhormat Raub sedar
Adun pembangkang di Kedah juga diberi peruntukan mengurus pusat khidmat oleh Kerajaan Negeri Kedah sekarang. Adakah Yang Berhormat sedar? Terima kasih. Jika memang ada, ini satu langkah yang betul lah. Selain itu, Parlimen Victoria di Australia juga menubuhkan tribunal yang menggariskan cara pengiraan belanjawan pejabat ahli parlimen di mana bajet ditetapkan mengikut bilangan pengundi tetapi bukan berdasarkan parti-parti pembangkang ataupun kerajaan. Puan Speaker, akhirnya saya nak tegaskan di sini. Kita faham bahawa pemulihan ekonomi adalah agenda yang utama bagi kerajaan perpaduan ini. Walau bagaimanapun, saya mendekatkan bahawa agenda pemulihan ekonomi dan reformasi institut tidak berkonflik dan boleh dijalankan dengan serentak. Kami mungkin boleh tahan sehingga ekonomi bertambah baik. Kami ikat perut, bantu sesama sendiri, memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi, kembalikan hak kebebasan dan autonomi pelajar universiti yang terikat oleh AUKU tidak boleh ditangguh lagi. Mangsa yang ditahan bawah SOSMA, POTA dan POKA tanpa bicara tidak boleh menunggu. Hak mereka sedang terancam setiap saat dan justice delay is justice denied. Kerajaan baru perlu menunjuk komitmen yang tegas untuk reformasi institut untuk memenuhi harapan rakyat terhadap kerajaan baru ini. Jangan biarkan kekecewaan menggantikan keyakinan rakyat. Kerajaan perlu mempercepatkan langkah reformasi untuk mewujudkan Malaysia yang lebih adil, saksama dan bebas daripada penindasan. Inilah Malaysia baru yang kita ingin realisasikan. Inilah misi utama generasi kami. Jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk membuat perubahan demi generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, Tangga Batu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa baji yang berada di Johor. Tangga Batu merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kerana telah memperuntukkan sejumlah 700 juta untuk Hospital Melaka bagi pembinaan blok baru berkapasiti 476 katil bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku di hospital ini. Tangga Batu ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat, khususnya Menteri Kesihatan, bahawa selama ini kita hanya menumpukan perhatian kepada kekurangan doktor perubatan dan jururawat, namun kita tidak memberikan perhatian kepada profesion fisioterapi. Peranan mereka sangat penting dalam membantu pesakit-pesakit stroke terutamanya jika melibatkan pencari nafkah utama keluarga dari fasa akut dengan izin hinggalah ke fasa kronik rawatan. Walaupun KKM mempunyai program perkhidmatan perawatan domisilari atau PPD iaitu perawatan holistik di rumah yang diberikan kepada pesakit stabil yang terlantar dan memerlukan kesinambungan penjagaan serta perawatan setelah discharge daripada hospital kerajaan, tetapi akses, intensiti dan kadar outreach dengan izin yang terhad dan mungkin di setengah-setengah tempat tiada langsung, terutama rawatan fisioterapi disebabkan bilangan fisioterapi yang terhad. Di Pusat Kesihatan Sungai Udang umpamanya hanya mempunyai seorang saja ahli fisioterapi yang melayani 43,000 penduduk. WHO menyarankan bahawa nisbah ideal fisioterapi lah 1 berbanding 2,000 penduduk. Negara Norway, Jerman dan Belgium telah mencapai nisbah 1,500. UK, Australia dan New Zealand telah mencapai nisbah 1,000 penduduk. Jiran kita Singapura 1,2,800 dan Thailand 1,001 ke 4,600. Negara kita mempunyai sekitar 4,500 ahli fisioterapi yang aktif yang berkhidmat di bawah KKM, hospital swasta atau memiliki klinik fisioterapi persendirian, dan jika dinisbahkan kepada jumlah penduduk Malaysia seramai 32.9 juta orang bermaksud nisbahnya ialah 1:7,300. Dan kalau diambil kira dari bilangan ahli fisioterapi seramai 1,956 yang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan, nisbahnya sangat kritikal iaitu 1:16,000. Jadi bagaimana hendak memberikan perkhidmatan yang baik dan efisien? Kita berharap Kementerian Kesihatan dapat melihat isu ini dengan secara serius. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, berat-berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bak kata perpatah, sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Tangga Batu mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang beriktikat untuk menoktakan miskin tegar kepada sifar pada tahun 2023.
Namun begitu, dalam kegairahan ini kita tidak boleh melupakan sebahagian dari masyarakat kita, iaitu veteran tentera yang pernah berjuang mempertahankan negara dan menjadi benteng kepada pertahanan dan keselamatan negara. Selama 41 tahun, negara dibelenggu dengan ancaman komunis dan merekalah yang berada di barisan depan, merekalah yang putus kakinya, merekalah yang hilang matanya, cedera anggota tubuh demi mempertahankan kedaulatan negara. Saya mengajak ahli-ahli yang berhormat mengimbau peristiwa gubir yang berlaku pada tahun 1976 di mana 11 orang anggota tentera terkorban dan sebuah helikopter Nuri telah ditembak jatuh. Ada di antara yang terselamat mengalami kecederaan anggota kekal dan masih hidup sehingga hari ini. Seperti yang disuarakan oleh YB Larut sebagai Ketua Pembangkang, begitu juga Seri Aman, Jerantut, Lumut dan Ketereh. Maka Tangga Batu berdiri di sini untuk menyatakan sokongan kepada perjuangan veteran Angkatan Tentera untuk mendapatkan pertama, pelarasan pencen veteran Angkatan Tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013 seramai 78,000 orang atau 59.13% daripada ahli veteran tentera. Yang kedua, menambah baik kadar pencen hilang upaya seramai 1,798 ahli veteran. Dan yang ketiga, bantuan sara hidup berterusan kepada warga veteran tidak berpencen yang berusia 60 tahun ke atas. Kita menyambut baik hasrat kementerian untuk menambah bilangan penerima BSH sebanyak 6,000 orang lagi kepada 15,000 orang penerima. Tetapi ianya masih jauh di bawah ketimbang jumlah ahli veteran tentera seramai 160,000 orang dan 78,000 ahli yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Kita menghargai niat baik kerajaan untuk memberikan bantuan serta pelatihan dan sebagainya kepada pelarian Rohingya. Namun akan lebih baik dan menjadi lebih bijak sekiranya keutamaan diberikan kepada rakyat sendiri, terutama mereka-mereka yang pernah berjasa kepada negara dan tanah air. Tangga Batu. Boleh sikit Tangga Batu. Saya banyak nak bicara. Tak, sebab Tuan saya dengar tadi Tangga Batu bersemangat, sebab saya pun jadi semangat juga. Tapak perusahaan sisa pepeljal sanitari Sungai Udang boleh dianggap kritikal. Memandangkan ia merupakan satu-satunya lokasi pembuangan sisa pepeljal dari 3 daerah di negeri Melaka. Terkini tapak perusahaan berkeluasan kira-kira 26 hektar itu sudah memasuki fasa ketiga, iaitu fasa terakhir yang sepatutnya berakhir pada tahun 2024. Jumlah sampah dan sisa pepejal yang diterima sebanyak 1,040 tan sebulan melebihi kemampuan pusat pelupusan berkapasiti hanya 900 tan sebulan sahaja. Begitu juga loji pemprosesan licet berkapasiti 320 meter padu sahaja berbanding dengan volume yang ada sekitar 400 meter padu. Kolam penampungan licet sedalam 15 meter kini hampir penuh. Risiko pencemaran licet kepada anak sungai dan sungai adalah tinggi. Dan pernah terjadi kebocoran licet hingga mencemarkan sungai yang menjadi sumber air utama kepada pesawah padi dan pekebun sayur di sekitar Pai Rumput, Bukit Rambai sehingga ke Sungai Lereh. Penduduk setempat juga sering menghadapi gangguan bau yang tidak menyenangkan. Sepatutnya tapak perusahaan ini berada sejauh 1 km dari kawasan penempatan penduduk. Namun realitinya ia berada sekitar 600 hingga 800 meter saja dari kawasan penempatan penduduk terdekat. Seperti yang dilaporkan, walaupun kerajaan mempunyai perancangan untuk membangunkan insinerator pada tahun 2026, tetapi dengan jumlah sampah yang tinggi dan tapak perusahaan ini hanya mampu menampung sehingga 2024 saja, maka saya menyeru agar